Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ni, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak jawab soalan nombor 6. Okay, kita masih berada di dalam tajuk lukisan isometri. Okay, untuk tajuk nombor 6 ni, biasa dia akan keluar dalam soalan bahagian B, markah dia 15. Tapi kaedah dia lebih rumit lah daripada yang ni. Okay. Untuk nombor 6, kalau kita tengok yang ni, okay, dia nak rajah 5 menunjukkan lukisan ortografik. Lukis lengkung dalam lukisan isometri menggunakan kaedah koordinat. Okay, dia dah bagi tahu koordinat. Okay, jadi kita kenal pasti yang ni adalah pandangan atas. Pandangan atas, berada di atas lah pandangan atas. Kemudian di bawah pandangan atas ialah pandangan hadapan. Dan yang ni adalah pandangan sisi. Kalau ikut sisi kanan lah. Okay, sebab dia berada di sebelah kanan. Tapi kita tak tulis kanan. Cuma kita letak dia sebagai pandangan sisi. Okay, pertama sekali kita kena kenal pembaris kita. Yang mana? Pembaris kita ada dua jenis kan. Satu yang ada sudut 45 darjah sesiku set. 45 darjah dan satu lagi sudutnya ialah 30. Untuk isometri kita akan menggunakan sudut 30 darjah. Okey, yang ni lah yang bahagian kecil ni adalah 30 darjah. Jangan tertukar. Jadi bahagian sisi ni kalau kamu garis ini adalah sisi 30 darjah. Okey. Kalau tengok kita akan gunakan sesiku 30 darjah bersama-sama dengan T-square. Okey, ni T-square cikgu. Ini T-square cikgu. Jadi, bila cikgu nak letak, nak lukis, kita boleh letak macam tu. Okey, kalau tengok nah. Macam tu. Ataupun kita pusing. Pusing benda ni. Sini. Masih lagi sisi yang sama. Jadi, sisi ni pun 30 darjah. Kalau pusing belah sini pun, pusing macam tu. Yang ni pun 30 darjah juga. Okey. Jadi, kita tengok bilangan kotak. Okey, satu kotak mewakili 1 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi, bila ada kat sini ada 5 kotak bermakna 50 mm. Okey, ni. 50 mm. Yang ni lebar. Pada pandangan atas, kita bagi yang ni sebagai lebar. Dia sama. Ukuran kat sini kalau 50 mm. Bahagian hadapan ni juga adalah 50 mm. Sama, 5 kotak. Kalau atas ni 60, bawah juga adalah 60. Kemudian kena ingat, bila sini lebar, ini juga lebar. Tinggi boleh didapati melalui pandangan hadapan. Okey, kita tengok, ni pandangan hadapan ni. Ni pandangan hadapan. Tinggi kita juga 5 kotak. Untuk kes ni 5 kotak. Kemudian kedalaman. Kedalaman ni adalah panjang ni. Cikgu letak D. D ni 5 kotak. Kat sini kan ada 45 darjah. Kita dah belajar dah lukisan ortografik. 45 darjah. Kat sini D, dia akan jadi bahagian ni juga adalah D. Ukuran ni. D ataupun bawah ni. D. Jadi kalau tengok kat sini ada 5 kotak. Jadi 50. Ni 50. Keseluruhannya kita guna 50. Ni tinggi. Tinggi yang ni. Lebar ni 50. 50 kat sini. Ni lebar. Cikgu dah letak dah lebar. Dalam kat sini. Dalam yang ni. 50 yang ni. Ni dalam. Ingat ni dalam. Ni 50 kat sini. Tinggi, lebar, dalam. Jadi cikgu letak buat garisan 30 darjah, ada tinggi, kemudian kita buat kotak. Macam mana buat kotak? Letak je lah pembaris kat situ. Dapat garisan yang ni. Okey. Kemudian kita pusing. Bila dipusingkan, dapat yang belah sini. Okey, T-square jaga. Dapat kat situ. Tinggi pun dah ada. Yang atas ni selarilah. Bahagian atas ni dapat yang atas. Kalau nak yang belah sana, atas yang ni, yang tadilah dia selari. Bawah dengan atas ni, ni selari. Okey, tinggi ni cikgu dah tanda dah 50.
Jadi kita dapat point ni, kita garis ke sana. Macam mana dapat yang ni? Yang ni pembaris ada ni, pusing saja. Letak kat sini, dapat kat sini pula. Okey, jadi keseluruhan ni cikgu andaikan kamu dah tahulah nak lukis kotak ni macam mana. Jadi, sekarang ni kita tahu yang ni L. Yang ni ukuran L. Jadi kat sini pun L lah. Ni L lah. L. Yang ni kan L tadi. 5 kotak. Kalau tengok, yang pertama, kalau kita letak bucu ni sebagai A, bucu ni sebagai A, bucu ni lah adalah A. Jadi kita bilang lah 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini 4. 40 mm. Letak pembaris. Okey, ukur dengan tepat. 40 mm. Okey, tanda lah. Pembaris cikgu ni pun dah hilang dah dia punya. Nak tengok 5 ke apa. Ukuran. Okey, kena ambil dengan tepat lah. 1, 2, 3, 4. Katalah dia kat sini. Okey, yang ni 10. Jadi baki 10. Sini ke sini 4. Sini 10. Jadi bentuk dia bentuk I ni lah. Cikgu ambil muka ni dulu, permukaan ni. Jadi kita akan dapat lah. Letak kat sini. Sudut kita, ingat 30 darjah ke sana. Tempat kita tanda garis. Bila garis, ni cikgu dah garis. Bila dah garis, dapatlah. Ni muka 1. Ni muka 1. Yang ni muka 2. Okey, jadi dapatlah imagine. Kita kena imagine lah. Kita ada muka A kat sini. Daripada sinilah. Yang ni, dia sama dengan yang ni kan? Yang ni sama dengan yang ni. Yang ni duduk kat mana? Sini. So, ni, daripada sinilah akan bentuk curve. Turun ke mana? Ke sini. Yang ni yang mana tinggi? Ni tinggi. Tinggi ni 1 kotak. Jadi ukurlah 1 kotak. Ukur 1 kotak. Okey, terdapat dah ni titik dia. 1 kotak. Ni curve ni sepatutnya mai ke sini. Jadi, yang ni pula. Ni kalau tengok yang ni. Dia sama dengan yang ni. Yang ni belah mana? Ni kedalaman. Kedalaman belah sini. Ni D. Belah sini yang D. So, yang ni kita akan dapatlah garisan ni kalau cikgu nak garis. Kalau cikgu garis, cikgu dapatlah line ni. Okey, yang ni line mana? Ni muka 3. Kat sini muka 2. Jadi kalau cikgu draft, sketch, dia akan jadi macam tu. Ini muka A. Ini muka 1. Sini muka 2. Ini A. Kat sini muka 3. Dia akan jadi curve macam tu. Sama macam lakaran yang cikgu buat. Okey, macam mana kita nak buat curve? Curve tak boleh buat guna French curve ataupun fleksibel. Sebab dia nak dalam soalan, dia dah bagi tahu. Menggunakan kaedah koordinat. Okey, kaedah koordinat kita yang ni. Kaedah koordinat. Jadi, kaedah koordinat ni, kita kena sambung lah. Ambil sini. Sambung ke sini. Ruangan yang kita nak lukis curve tu, sambung je point dia. Macam tu. Sambung. Yang belakang pun sambung juga. Ambil kat sini. Kamu punya lukisan nanti kamu adjust lah bagi dia berada di bawah. Cikgu punya ni tinggi sangat lah. Okay, jadi cikgu hitamkan dulu. Ruangan 1. Ni jawapan ni. Hitamkan. Ni jawapan. Yang cikgu hitam ni adalah jawapan. Elok daripada bertindan macam cikgu tunjuk ni. Okay, ni dah hitam. Okay, ini hitam. Tinggal curve saja. Tinggal lengkung saja. Macam tu. Jawapan ni hitamkan dulu. Curve saja yang belum buat. Jadi curve je lah yang belum ada. Hitamkan yang garis lurus.
Okey, kita hitamkan garis lurus. Okey, macam tu. Ada berapa? Kita dah hitamkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kat sini dapat dah 10 markah. Ada 10 garisan. Jadi, nak dapatkan curve kat sini, lengkung kat sini, menggunakan kaedah koordinat. Tengok, kita punya jejari. 1, 2, 3, 4. Maknanya bulat di sini. Pusat dia kat sini. Jejari dia 4. Ke sana 4, ke sini 4. Okey? Bila dia 4, kamu kena buat bulatan. Kaedah dia, kena buat bulatan jejari dia. Sekejap. Okey, kita kena buat bulatan dulu. Kita ambil lah. Sebab jejari dia 4. Kalau tengok kat sini 4. Jejari 4. Jadi kita ambil ukuran 4 lah. Satu, dua, tiga, 4. Okey, ambil 4 dengan tepat lah. Okey, katakan ni jejari 4. Kita akan buat. Kita tanda pusat. Katalah kita tanda kat sini pusat dia. Okey, kita daripada sini, kita akan buat curve. Satu, ni jejari dia 40 lah. Okey, bila dapat curve ni, kita akan ambil suku saja. Ambil 1/3. Okey, kalau nak mudah kita ambil yang bahagian bawah lah. Okey, jadi kalau bahagian bawah belah sini, takut kamu pening. Okey, macam tu. Jadi kita akan ambil yang bahagian bawah yang kat sini. Okey. Yang ni. Yang ni, bahagian ni. Kalau cik lorek yang ni. Okey, kemudian kita akan tanda, katalah kita tanda benda ni kepada, kita bahagi kepada 4. Yang ni bebas lah, kita nak buat macam mana pun bebas. Jarak ni bebas. Okey, jadi bila 4, katalah ni kosong, hujung ni kosong. 1, 2, 3, hujung ni 4. Okey, kita akan tegakkan kat sini. Tegak ke bawah. 4. Okey, jadi jarak ni kosong duduk kat sini tau. Kosong kat sini. Ni kosong kat sini. Jadi atas ni kena ada 1, 2, 3, hujung sekali ni 4. Okey, curve kita ke bawah. Macam tu. Jadi cara dia, kita akan ukur lah kosong ke 1. Okey, tanda. Cikgu punya jangka lukis ni loose. Okey. 2. Ukur 1 ke 2. Kalau jarak dia berbeza-beza pun tak apa. Sebab kita bahagikan tadi ikut kita saja. Asalkan 4. Jadi dia bukan seragam lah jarak tu. Okey, 2 ke 3. Okey. So kita dapat lah. Yang ni 1, 2, 3, hujung tu 4. Okey, nampak? Okey, jadi kita akan tegakkan line ni. 1, 2, 3, hujung ni 4. Okey, kita akan ambil koordinat 1. Ni 1, jarak dia sampai sini. Tengok ni, panjang daripada 1 kita berada di sini. Kita nak dapatkan curve kat sini, kita akan ukur menggunakan jangka lukis. Jangka lukis ke titik 1 tadi. Okey, jadi 1, kita tanda kat sini. Tanda kat bawah. Okey, sama juga dengan 2. Ukur jarak 2. Okey, dapat 2. 3. 3 ni okey pendek. Tak
tak? Kat sini 3. Okey. Okey, 3 tak cukup panjang, kita panjangkan. So, kita akan dapat curve dia. Ni, 1. Kalau tengok ni, cikgu tandakan sekali lagi. Okey. Ini 1, ini 2, sini 3 dan 4 kat ujung. Jadi, kat benda ni, kita akan sambung menggunakan flexible curve ataupun lengkung Perancis. Okey, katalah cikgu sambung. Ingat kalau nak sambung, kita cari permukaan yang landai dulu kat sini. Okey. Okey. Ambil yang landai dulu. Supaya tak nampak berlekuk. Kalau nak cari ke semua bahagian, nak bagi kena, memang susah. Kalau nak bagi kena semua. Okey. Lebih kurang lah. Dapatlah curve. Cantik lah ni macam ni. Curve dia. Jadi, kita nak dapat kat belakang. Sebab kat sini pun akan ada satu lagi lengkung. Macam mana kita nak dapatkan lengkung tu, kita kena tahu. Okey, jarak ni. Tadi, jarak sini ke sini 4. 5. Kita tengok ni kan tadi 5 kotak. So, jarak sini 5. Titik ni dengan titik belakang mesti 5. Cara dia, kita masih lagi guna sudut 30 darjah. Unjur setiap titik ni. Okey, unjur setiap titik. Kita tahu dah ni 4. Titik dia kat sini 4 belakang. Okey, macam tu. 1 kita tahu, 0 kita tahu kat sini. Ini titik 1. Ini titik 2. Ini titik 3. Jadi untuk 3, jarak dia mesti sama dengan jarak atas. Jarak dia 5. Okey, 5. Tak kat sini tanda lah. Yang ni 3. Kat sini 2. Kat sini 1. Okey, gunakan jangka lukis. So, dapat 1, 2, 3. Yang ni 4 kan? Okey, guna macam tadi. Guna benda ni pun boleh. Yang ni kalau kira ni macam lengkung Perancis lah. Okey. Kemudian sambung pula ke titik 2. Titik 1. Macam tu. Okey, titik belakang kurang cantik lah. Berbunjui sikit. Okey. Macam ni lah jawapan dia. Ini adalah melukis lengkung menggunakan kaedah koordinat. Okey, selesai.